Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali kita dalam kelas PDPR RBT tingkatan 1. Pada hari ini, kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dan kita akan masuk bab 2 iaitu tajuk pengurusan projek. Untuk hari ini, standard kandungan pembelajaran kita ialah 1.2, pengurusan projek reka bentuk. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, macam biasa, kita lihat dahulu apa standard pembelajaran yang kamu perlu capai pada hari ini. Baiklah, pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat 2.1.1 mentarifkan pengurusan projek reka bentuk, 2.1.2 menjana idea reka bentuk dan 2.1.3 mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Baiklah, kamu boleh buka dan rujuk buku teks RBT tingkatan 1 pada muka surat 32. Okey, dalam topik ini kita akan belajar bagaimana untuk menguruskan sesuatu projek dengan baik daripada awal proses projek tersebut dilaksanakan sehinggalah projek tersebut siap sepenuhnya. Sebagai contoh, situasi yang kamu lihat dalam video ini merupakan antara proses-proses kerja yang terlibat dalam pembinaan sesebuah kereta. Jika kamu sebagai ketua untuk menguruskan projek membuat kereta ini, bagaimana kamu akan menguruskan projek ini daripada awal proses projek tersebut dilaksanakan sehinggalah projek tersebut siap. Jadi, jika kamu adalah seorang ketua dalam projek membuat kereta ini, bererti kamu adalah orang yang perlu menguruskan sumber pengetahuan, kemahiran dan teknik dalam pelbagai bentuk aktiviti dengan bijak agar dapat menghasilkan kereta yang baik, berkualiti serta memenuhi kehendak pelanggan. Baiklah, kita terus masuk kepada standard pembelajaran yang pertama hari ini iaitu mentakrif pengurusan projek reka bentuk. Okey, apa itu takrif? Takrif ialah maksud, definisi ataupun makna. Jadi, untuk maksud ataupun takrif pengurusan projek ini ialah aktiviti kerja yang melibatkan 3 komponen proses kerja iaitu skop projek, tempoh masa dan kos projek yang dipersetujui bersama pelanggan. Jadi, bila ada soalan tanya apakah maksud atau takrif pengurusan projek, kamu boleh beri jawapan seperti ini untuk mendapatkan TP1 dalam PBD nanti. Seterusnya, kita lihat pula satu persatu daripada komponen besar pengurusan proses kerja tadi. Okey, yang pertama ialah skop kerja. Skop kerja terbahagi kepada 2 bahagian iaitu skop produk dan skop projek. Skop produk melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang dikendaki. Manakala skop projek pula melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Ini bertujuan untuk mencapai objektif projek secara berkesan. Pengurus yang baik dapat mengawal sumber yang terhad secara cekap. Okey, jadi apa beza antara skop produk dan juga skop projek dalam proses skop kerja tadi? Skop produk, kita nak tahu barang yang kita buat ada kualiti tak? Ada fungsi tak? Apa ciri-ciri istimewa barang ataupun produk yang kita nak buat tadi. Tetapi, skop projek dia melibatkan aktiviti sebelum dan semasa nak buat sesuatu produk itu. Dalam hal ini, perkara yang terlibat termasuklah masa, bahan apa yang nak digunakan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan ataupun siapa yang terlibat dalam menyiapkan kerja tadi. So, di situ ia akan melibatkan kepimpinan dan pengurusan. Jadi, siapa yang akan in charge semua tu? Mestilah ada ketua kan? Jadi, ketua inilah yang akan bagi tahu anak-anak buah dia apa nak kena buat. Okey, komponen yang seterusnya ialah tempoh masa. Masa merupakan tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek.
Jika projek dapat disiapkan dalam tempoh yang telah dipersetujui, ini menggambarkan bahawa pengurusan projek itu adalah sangat baik dan cekap kerana dapat menguruskan masa berdasarkan jadual masa projek tersebut. Komponen yang ketiga pula ialah kos projek. Kos projek melibatkan peruntukan keuangan bagi menjayakan projek. Peruntukan keuangan bermaksud urusan pembayaran upah, pembelian bahan, peralatan, sewaan, insurans dan perbelanjaan mengurus projek. Kesimpulannya, pengurusan projek reka bentuk yang baik bermula daripada 5 langkah ini, iaitu merancang aktiviti projek, menyediakan pelan ataupun lukisan reka bentuk produk dan menentukan bilangan produk yang akan dihasilkan. Seterusnya, pengawalan pelaksanaan dan mengawal sedia sumber yang terhad turut dibuat agar menghasilkan produk yang menepati kualiti dan masa yang ditetapkan. Okey, kita beralih pula kepada standard pembelajaran yang seterusnya iaitu 2.1.2 Penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Dalam ni, kamu andaikan kamu sebagai ketua ataupun pengurus projek telah pun mendapatkan pelanggan. Jadi, tugas kamu adalah untuk menjana dan mendapatkan idea bagi mencipta sesebuah produk yang akan menyelesaikan masalah, seterusnya memenuhi kehendak pelanggan tadi. Terdapat pelbagai cara untuk mengenal pasti masalah, iaitu melalui pembacaan, pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, kajian, uji kaji, rungutan pengguna dan pemerhatian yang mendalam terhadap sesuatu suasana. Ada 4 langkah yang kamu boleh buat untuk kamu menjana idea reka bentuk. Okey, jom kita lihat satu persatu. Okey, untuk langkah yang pertama, kamu boleh meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran kamu dan menukarkannya ke dalam satu bentuk produk yang lain. Contohnya, idea bentuk sarang burung yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk buaian gantung. Contoh lain yang dapat kamu lihat di sini pula ialah burung yang menjadi idea kepada penciptaan kapal terbang, manakala pepatung pula menjadi idea kepada pembinaan helikopter. Seterusnya, idea bekas bedak ini pula menjadi idea kepada penciptaan telefon lipat. Langkah kedua untuk menjana idea reka bentuk ialah menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Contohnya, tayar yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan kenderaan, malahan tayar yang sama juga kita boleh terbalikkan fungsinya menjadi pasu bunga. Contoh lain, botol yang kita gunakan untuk mengisi air, kita boleh gunakan sebagai perhiasan. Kemudian botol juga kita boleh terbalikkan fungsinya untuk dijadikan sebagai pasu bunga dan juga lampu hiasan. Dan kamu boleh lihat di sini, botol juga kita boleh terbalikkan fungsinya menjadi sampan. Langkah penjanaan idea yang ketiga ialah menukar saiz objek. Contohnya, jalur gemilang yang besar ni kita boleh kecilkan saiznya untuk dijadikan sebagai bendera yang boleh dikibarkan pada kenderaan. Contoh lain, komputer yang mempunyai saiz yang agak besar, berat serta sukar untuk dibawa ini kita telah tukar menjadi laptop, iPad ataupun tab yang lebih ringan dan mudah untuk dibawa. Langkah penjanaan idea yang keempat dan terakhir pula ialah menterbalikkan kedudukan. Sebagai contoh, lazimnya baju yang dipakai di bahagian luar sahaja sekiranya diterbalikkan, bahagian dalam baju itu mempunyai fungsi lain iaitu sebagai baju hujan. Contoh lain pula dapat kamu lihat di sini kerusi yang kita boleh terbalikkan kedudukannya menjadi kerusi yang ada meja dan kerusi yang kita terbalikkan kedudukannya dan menjadi tangga pula. Okey, jadi kamu dah pun lihat 4 langkah penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita masuk pula kepada standard pembelajaran yang seterusnya iaitu 2.1.3 mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Pengurusan pelaksanaan projek melibatkan langkah kerja untuk memperolehi peralatan, bahan,
dan kemahiran supaya projek dapat disiapkan. Dalam pelaksanaan pengurusan projek, pasukan projek berperanan sebagai ahli yang paling utama dalam menjalankan ketiga-tiga peringkat pengurusan projek. Okey, apa 3 peringkat pengurusan projek tadi tu? Okey, ini dia perancangan, penjadualan dan pengawalan. Okey, satu organisasi projek perlu dibentuk dalam pengurusan pelaksanaan projek bagi memudahkan pelaksanaan 3 peringkat pengurusan projek tadi, iaitu perancangan, penjadualan dan pengawalan. Jadi kita akan bentuk satu pasukan projek untuk tujuan ini. Jadual perancangan juga kita sediakan supaya pelaksanaan projek berjalan lancar dan sempurna. Untuk membentuk pasukan projek ini, pertama sekali kamu kena tahu apa itu pasukan projek. Okey, pasukan projek merupakan sekumpulan ahli yang terlibat dalam kerja pembangunan projek. Ahli kumpulan ini boleh terdiri daripada orang dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Mereka ni adalah orang yang mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan sesuatu projek. Okey, di sini kamu boleh lihat ada carta organisasi ataupun carta pasukan pengurusan projek. Di mana kalau kamu lihat di sini pengurusan yang tertinggi adalah pengurusan eksekutif. Kemudian di bawahnya kamu boleh lihat ada bahagian pengurusan projek, pengeluaran, kejuruteraan, perakauntan dan penyelidikan dan pembangunan. Di bawahnya lagi pula kamu boleh lihat di sini ada pasukan kerja, pembelian, pemasaran dan pentadbiran perkhidmatan. Okey, jadi ini adalah contoh carta organisasi dalam sesebuah syarikat ataupun industri. Manakala di peringkat sekolah pula, kamu boleh lihat contohnya di sini di mana di peringkat pengurusan tertinggi adalah pengurus projek. Kemudian di bawahnya ada setiausaha, ada bendahari, ada pereka bentuk dan ada pembangun mock-up ataupun model. Pasukan projek di peringkat sekolah ini kita boleh bentuk mengikut kesesuaian projek. Maknanya di sini jika besar projek tersebut, maka besarlah carta organisasi dan lebih ramai orang yang terlibat. Tapi kalau projek tersebut dibuat secara kecil-kecilan, maka tak ramailah yang terlibat. Secara ringkasnya di sini, ahli pasukan akan saling bergantung antara satu sama lain untuk menjayakan sesebuah projek. Bila kita buat projek secara bersama-sama, kita kenalah bekerjasama. Jika tidak, mungkin projek yang kita buat tidak dapat berjalan dengan lancar dan mungkin tak dapat siap seperti yang diharapkan. Baiklah pelajar, nanti bila kita sudah dapat belajar secara bersemuka, cikgu akan bagi satu tugasan ataupun projek untuk kamu siapkan secara berkumpulan. Nanti kita akan bentuk satu pasukan kerja seperti dalam carta organisasi ini. Setiap orang daripada carta ini perlu bekerjasama dan setiap orang akan mempunyai tugasan masing-masing yang perlu dibuat bagi menyiapkan projek itu nanti. Okey, nampaknya setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, kita imbas mula apa yang kita telah pelajari tadi. Okey, baiklah. Yang pertama, kita telah pun belajar berkaitan takrif pengurusan projek reka bentuk. Kemudian yang kedua, kita telah belajar 4 langkah menjana idea reka bentuk. Dan yang ketiga, kita telah belajar tentang 3 langkah pengurusan pelaksanaan projek. Saya harap kamu telah pun faham berkaitan dengan topik yang kita telah pelajari pada hari ini. Baiklah pelajar, setakat ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk hadir lagi pada kelas yang seterusnya. Stay at home and stay safe. Bye semua.